أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ihsan Kampung Tombok Darat, Kuala Langat, Selangor, yang saya hormati Tuan Nasri, Ketua Kampung Tombok Darat, para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan juga Islam, atas izin dan juga rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapat naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dapat menambah berat timbang amal kebaikan kita ketika bertemu dengan Allah di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada muka surat yang ke-39. Kita masih lagi dalam tajuk besar sumber hukum faraid. Sumber hukum faraid ada daripada sumber Al-Quran dan ada daripada sumber hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dari Al-Quran kita dah bincangkan pada perjumpaan yang lepas, dan insya-Allah malam ini kita sambung dalam sumber hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang ke-8. Terakhir kita punya pengajian pada tarikh 1 hari bulan 8. Bulan 9 saya ingat saya tak dapat masuk, ada tak sihat masa tu. Jadi hampir 2 bulan, 8, 9, 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. InsyaAllah malam ini kita sambung muka surat 39. Hadis yang ke-8. An Jabir qala ja'at imra'atu Sa'd bin Rabi' ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah hatani ibnata Sa'd bin Rabi' qutila abuhuma ma'aka fi yaumi Uhudin syahidan wa inna ammahuma akhadha malahuma falam yada' lahuma malan wala tunkihani illa walahuma malun faqala yaqdillahu fi dhalik fanazalat ayatul mirath فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما
thumuna wa ma baqiya fahuwa laka. Yang bermaksud daripada Sayyidina Jabir bahawa isteri Sa'ad bin Ar-Rabi' telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dua orang anak perempuan ini adalah anak Sa'ad bin Rabi'. Bapa mereka telah syahid ketika bersamamu semasa peperangan Uhud. Kemudian bapa saudara kedua anak ini telah mengambil harta pusaka mereka tanpa meninggalkan apa-apa harta untuk mereka. Sedangkan mereka tidak dapat berkahwin melainkan mereka memerlukan harta." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allah akan menentukan hukum pada perkara itu." Maka turunlah ayat pewarisan, ayat yang ke-11 daripada surah An-Nisa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada bapa saudara mereka, "Berikan kepada kedua anak Sa'ad sebanyak 2/3, ibu mereka 1/8, dan bakinya iaitu 5/24 adalah milik kamu." Kisah ini merupakan sebab turunnya ayat yang ke-11 daripada surah An-Nisa. Apa dia ayat yang ke-11 surah An-Nisa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu." Ila akhir ayat. Ayat 11 ini menceritakan tentang pembahagian faraid kepada anak-anak dan kepada ibu bapa. Sambungan ayat tadi, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus, ila akhir ayat, yang bermaksud diwajibkan, ditentukan, diperintahkan tentang pembahagian pusaka untuk anak-anak kamu, yang mana lizzakari mithlu hazzil unsayain. Kalau ada anak-anak tu di kalangan lelaki dan perempuan, ada anak lelaki, ada anak perempuan, lizzakari mithlu hazzil unsayain, maka nisbah lelaki 2, perempuan 1. Ni siapa yang tentukan ni? Allah. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalaulah anak-anak si mati ini cuma ada perempuan saja, 2 orang atau lebih, maka bagi mereka itu adalah 2/3. Fa in kanat wahidatan, kalaulah anak si mati ini perempuan seorang saja, falahan nisfu, bagi dia adalah 1/2. Dalam ayat ini menceritakan tentang pembahagian untuk anak-anak, iaitu kalau ada anak lelaki perempuan, semua dapat, tetapi nisbah lelaki 2, perempuan 1. Macam mana tu Ustaz nisbah 2/1 ni? Bilangan lelaki kalikan 2 tambah dengan bilangan perempuan. Contoh, lelaki ada 3 orang, perempuan ada 4 orang. Maka 3 lelaki kalikan 2, 3 kali 2 6, tambah perempuan 4 orang, 6 tambah 4 10. Bawahnya 10, atasnya 2 untuk lelaki setiap seorang, atasnya 1 untuk perempuan setiap seorang. Maka yang lelaki akan dapat 2/10, yang perempuan akan dapat 1/10. Ini pembahagian bagi nisbah 2 lelaki 1 perempuan. Dalam ayat itu juga Allah perintahkan kalau ada 2 orang atau lebih, semua perempuan, hatta kalau 10 orang anak semua perempuan, maka mereka akan dapat berapa? 2/3. 2/3 dan dibahagi sama rata kerana semuanya perempuan. Dan kalau misal kata anak perempuan seorang saja yang ada, tunggal, ataupun ada 2 orang tapi salah seorang tu meninggal dunia dulu sebelum ayahnya, maka ketika ayah tu meninggal, yang ada cuma anak seorang perempuan,
Anak-anak yang lain meninggal dunia dulu daripada ayah. Waris ayah itu cuma seorang perempuan, maka bagi perempuan ini 1/2. Bila turun ayat ini, maka Nabi SAW mengarahkan kepada adik-beradik lelaki Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ni siapa dia? Seorang sahabat Nabi SAW dari golongan Ansar. Isterinya bernama Amrah bin Hizam, Amrah binti Hizam. Amrah binti Hizam ini yang bertemu dengan Rasulullah SAW mengadu. Katanya, ya Rasulullah, aku ni isteri kepada Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' telah gugur syahid dalam peperangan Uhud bersamamu ya Rasulullah. Bila suami aku mati, semua harta dia diambil oleh adik-beradik dia yang lelaki. Ini kisah sebelum daripada turunnya ayat faraid, bagaimana cara Arab jahiliyah membahagikan pusaka dengan cara hanya lelaki dewasa sahaja yang dapat. Perempuan tak kira dewasa atau kanak-kanak tak dapat. Kanak-kanak tak kira lelaki atau perempuan tak dapat. Yang dapat harta siapa? Hanya di kalangan lelaki dewasa sahaja. Sama ada ayah si mati atau adik-beradik si mati atau pakcik si mati, yang penting semua lelaki dan dewasa sahaja. Ini bagaimana cara mereka membahagikan pusaka pada zaman jahiliyah sebelum turunnya ayat faraid. Maka turun ayat faraid, antara salah satu hikmah menaikkan martabat wanita, yang mana dulu tak pernah dapat pun pusaka, maka datang Islam menaikkan martabat wanita, memberikan bahagian kepada wanita, terutamanya kepada isteri si mati dan juga anak-anak walaupun masih kecil. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍah. Bagi lelaki ada bahagian mereka daripada pusaka peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan bagi wanita juga ada bahagian mereka daripada peninggalan pusaka ibu bapa dan kerabat, mimma qalla minhu aw kathur, sama ada sedikit ataupun banyak, nasiban mafruḍah, itulah ketetapan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Rabi' antara salah seorang sahabat Nabi daripada Ansar, antara yang banyak harta, kaya jugalah. Beliau antara yang berharta dan dipersaudarakan oleh seorang sahabat dari kalangan muhajirin yang bernama Abdurrahman bin Auf. Saya yakin tuan-tuan kenal Abdurrahman bin Auf, antara 10 orang sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk syurga. Kisah sebelumnya berlakunya penghijrahan. Abdurrahman bin Auf ini antara sahabat yang kaya raya, antara yang banyak harta. Semasa berhijrah, beliau meninggalkan segala harta-hartanya di Mekah semata-mata untuk mengikut perintah Nabi supaya berhijrah ke Madinah. Tiba di Madinah, kemudian dipersaudarakan, ditakhirkan oleh Nabi SAW bersama Sa'ad bin Rabi' ini. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Dan kisah bagaimana akrabnya Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi' ini, sehingga kan kata Sa'ad bin Rabi', wahai Abdurrahman bin Auf, aku lihat kau masih bujang. Aku ada 2 orang isteri. Kalau kau nak salah seorang bagi tahu aku akan ceraikan. Kau ambillah isteri aku. Nak kata sampai tahap macam tu cinta kasihnya, persaudaraan yang telah dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Jangankan harta, isteri pun dia nak bagi. Aku akan ceraikan, habis iddah kau ambil kahwinlah. Ambillah. Sampai tahap macam tu sayangnya dia dengan Abdurrahman bin Auf. Kerana apa? Dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Tapi Abdurrahman bin Auf menolak cara baik. Kemudian besoknya dibawa Abdurrahman bin Auf ke ladang-ladang kurmanya, ladang zaitunnya. Ini tanah aku, ini tanah aku, ini tanah aku. Kau pilih tanah yang kau nak yang mana, bagi tahu aku akan bagi. Kerana dia sayang dengan Abdurrahman bin Auf. Maka kata Abdurrahman bin Auf, dia menolak dengan cara baik. Cuma kata Abdurrahman bin Auf, aku cuma perlukan sedikit modal. Berikan aku sedikit modal dan bagi tahu aku di mana pasar.
Ni orang otak bisnes. Dia tahu kat mana tempat nak cari duit, di mana tempat lubuk untuk cari rezeki kat pasar. Tunjukkan aku di mana pasar dan bagi aku sedikit modal, aku nak beli gandum, nak beli keju, nak olah jadi roti dan jual. Dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala Abdurrahman bin Auf ketika wafatnya, yang mana pada ketika dia berhijrah hanya sehelai sepinggang, ketika wafatnya itu dia juga di antara sahabat yang terkaya. Bahkan ketika wafatnya itu Abdurrahman bin Auf memiliki 4 orang isteri. Dan ada kisahnya, nanti kita akan masuk dalam bab takharuj, dalam bab melepaskan hak, ketika mana salah seorang isteri daripada Abdurrahman bin Auf yang telah diceraikan, tetapi cerai yang raj'i, masih lagi dalam tempoh iddah, wafat Abdurrahman bin Auf, maka ada hak isteri yang diceraikan tadi. Kerana apa? Talak raj'i, talak yang boleh dirujuk dan masih lagi ada tempoh iddah. Bermakna hubungan tu masih ada. Bernama Tumadir bin Al-Asbagh, isteri kepada Abdurrahman bin Auf, menuntut hak dia, hak pewarisan pada zaman Khalifah Uthman bin Affan. Ini nanti kita akan masuk kisahnya pada bab takharuj, melepaskan hak. Berbalik kepada kisah Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini antara sahabat yang tidak pernah miss dalam peperangan. Ada saja peperangan dengan Rasulullah, dia akan ikut serta. Dan ditakdirkan Allah, beliau wafat pada peperangan Uhud. Dan ketika wafatnya itu, di tubuh badannya memiliki 12 lubang. 12 lubang kesan daripada mungkin pedang, mungkin panah, mungkin lembing dan sebagainya. Dan ketika berkumpulnya Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat lain, Nabi tak melihat di mana Sa'ad bin Rabi'. Dan Nabi memerintahkan kepada salah seorang sahabat, cari Sa'ad bin Rabi'. Dan ketika bertemu, ada seorang sahabat mencari, jumpa Sa'ad bin Rabi' dalam keadaan yang sedang sakit, dalam keadaan yang sedang nazak. Kata Sa'ad bin Rabi', bagi tahu Nabi SAW, aku dalam keadaan baik. Padahal 12 lubang penuh dah. Dalam keadaan tengah berlumuran darah. Tak lama kemudian wafat Sa'ad bin Rabi' dalam peperangan Uhud. Kisah ini menjadi sejarah pada turunnya ayat yang ke-11 daripada surah An-Nisa dalam bab pewarisan, dalam bab pusaka. Ketika mati Sa'ad bin Rabi', semua hartanya diambil oleh adik-beradik lelaki dia. Maka Amrah binti Hizam, isteri kepada Sa'ad bin Rabi', bertemu Rasulullah mengadu. Apa kata Nabi? Tunggu, Allah akan turunkan perintah, Allah akan tentukan. Maka tak lama lepas itu turun ayat yang ke-11 ini, menceritakan tentang pembahagian untuk anak-anak. Pandangan sahabat, kalau kita lihat dalam kitab ini, berikan kepada 2 anak Sa'ad bin Rabi' sebanyak 2/3. 2/3. Kemudian ibu mereka 1/8. Ibu ni siapa dia? Isteri kepada Sa'ad bin Rabi'. Isteri ada 2 keadaan, 1/4 dengan 1/8. 1/4 ketika mana? Ketika si mati tak ada anak. 1/8 ketika mana? Ketika suaminya mati tak ada anak. Anak siapa? Anak suaminya. Kita nak sebut waris, mesti kena rujuk kepada si mati. Bapa si mati, ibu si mati. Dalam ayat ini, ibu mereka ni merujuk kepada anak-anak tadi, bermakna isteri kepada Sa'ad bin Rabi'. Kedua anak Sa'ad sebanyak 2/3, kerana fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalaulah anak-anaknya ada 2 orang atau lebih, semua perempuan, maka mereka akan dapat 2/3. Jadi bila kita kira-kira 2/3 dan juga 1/8, jika dibesarkan pembawahnya kepada 24, bermakna 3 kali berapa 24? Kali 8. Betul? 3 kali 8 dapat 24. Bermakna yang 2 atas ni kena kalikan 8 juga. 2 kali 8 16/24. Kemudian bahagian ibu, iaitu ibu mereka tu merujuk kepada isteri Sa'ad bin Rabi', 1/8 nak dibesarkan kepada 24 maaf. Bermakna 8 tu kali berapa? 3. 8 kali 3 24. Atas pun kena kali 3. 1 kali 3 3. Bahagian anak-anak Sa'ad bin Rabi', 2 orang perempuan tu dapat 16/24. Setiap seorang akan dapat 8/24.
manakala bahagian isteri Sa'ad akan dapat 3/24. Cuba kita tambahkan 16 tambah dengan 3, 19. 24 penuh, yang dah dibagi 19, berapa baki yang tinggal? 5. Maka bakinya 5/24 ini milik kamu. Kamu ni merujuk kepada siapa? Adik-beradik Sa'ad bin Rabi'. Jelas ya? Sebab kalau tengok kat kitab ni nanti tuan-tuan pening, kenapa yang ni 2/3, ini 1/8, yang ni tiba-tiba 5/24. Jadi kita kena kirakan ikut bawahnya sama, 24, 24, 24, baru kita akan jumpa mana datang 5 tadi tu. Pandangan sahabat, ini sumber yang ketiga. Sumber pertama Quran, sumber kedua hadis Nabi SAW, sumber yang ketiga daripada pandangan sahabat. Sesetengah masalah pembahagian harta pusaka tidak diterangkan cara menyelesaikannya di dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya adalah masalah tersebut. Pertama, iaitu dalam masalah Al-Umariyatain. Yang ini insya-Allah kita akan jumpa nanti pada muka surat 288 belakang nanti. Dalam tajuk Al-Gharrawain ataupun Umariyatain. Kenapa disebut Umariyatain? Kerana perkara ini, kisah ini berlaku pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab. Iaitu dalam kes si mati hanya meninggalkan suami, kemudian ibu, kemudian bapa, 3 orang ni saja. Maka bahagian ibu akan dapat 1/3 dari baki. Kalau lihat dalam Al-Quran, bahagian ibu cuma 2. Berapa? 1/6. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Ataupun 1/3 sekiranya si mati tidak mempunyai anak. Tetapi dalam kes ini ada ayah, ada ibu, ada suami. Bila ada suami akan dapat 1/2 kerana si mati tak ada anak. Ada baki, ada 1/2 lagi. Bapa akan dapat berapa? Bapa akan dapat asobah. Ibu akan dapat berapa? 1/3. Bila kira-kira 1/3 tu untuk ibu, bermakna ibu dengan ayah ni hampir sama banyak. Maka kata Umar Al-Khattab, dia berijtihad bahawasanya dalam kes ini bagi ibu akan mendapat 1/3 baki. Bermakna daripada baki separuh tadi suami dapat, ada baki lagi separuh. Contoh ada 6 juta, 3 juta kat suami, ada baki lagi 3 juta. 3 juta tu 1/3 untuk ibu. Maka bakinya dapat dekat ayah 2/3. Jadi kat situ akan nampak ayah dapat 2, ibu dapat 1. Yang kedua dalam masalah Al-Aqdariyah. Yang ini kita akan masuk nanti pada muka surat 295, iaitu dalam bahagian bila mana datuk bersama dengan saudara perempuan, ibu dan juga suami. Kemudian masalah Al-Mushtarakah, yang mana isu ini kita akan jumpa pada muka surat 292. Dan yang keempat masalah datuk bersama dengan saudara Al-Jadu ma'al ikhwah. Ini kita akan jumpa nanti pada muka surat 272. Oleh itu para sahabat yang mahir tentang ilmu faraid mengeluarkan ijtihad mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah ini. Penjelasan lebih lanjut boleh dirujuk mengikut tajuk bagi masalah-masalah tersebut di dalam buku ini. Ini nanti kita akan jumpa dalam special case. 4 kes ini special case berlaku pada zaman sahabat. Dalam Quran tak jumpa, dalam hadis tak jumpa, maka sahabat berijtihad dalam 4 perkara ini. Kemudian kita masuk dalam bab rukun-rukun pusaka. Ada soalan sebelum kita sambung? Ada? Faham? Alhamdulillah, pertama kali. Kalau ada soalan dengan ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Persoalannya, bila atuk meninggal, adakah cucu dapat ataupun tidak harta pusaka? Okey. Kalau si mati mempunyai anak dan juga cucu, saya buat rajah supaya nampak lebih jelas. Ini si mati. Si mati bernama Sidik. Sidik lagi ustaz ni.
Saya suka guna nama Siddiq ni sebab Siddiq ni selalu digunakan contoh bagi tuan guru Ustaz Abdul Halim Wan Abdul Halim Wan Harun, penasihat Pertubuhan Doa Farad Malaysia. Saya pernah berkursus dengan dia. Dia suka sebut si mati ni nama Siddiq. Lepas tu dia minta maaf kalau ada nama Siddiq, minta maaf ya. Kalau ada nama Siddiq minta maaf. Tapi dah terbiasa guna nama Siddiq. Si mati nama Siddiq. Siddiq ni ada 2 orang anak contoh, bernama Ali, kemudian Abu Ali. Kemudian Abu ni ada 2 orang anak lagi, bernama Man dan juga siapa? Min. Senang. Man, Min. Tapi Min ni merujuk lelaki lah. Saya buat lelaki petak. Kalau perempuan bulat. Jangan tanya kenapa bulat, kenapa petak. Okey, Siddiq meninggal tahun 2024, tahun ni meninggal. Tetapi Abu ni meninggal pada tahun 2023, tahun lepas. Jadi siapa mati dulu? Do ke Minah? Siddiq Abu meninggal dunia dulu. Abu meninggal 2023, tahun lepas. Tahun ni baru Siddiq mati. Siddiq meninggal dunia. Jadi waris yang ada siapa? Ada Ali, merupakan anak lelaki. Ada Man, ada Min, merupakan cucu lelaki. Persoalannya, adakah Man dan Min ini dapat pusaka daripada harta Siddiq? Jawapannya tak dapat. Kerana dia terhalang, mahjub dengan sebab adanya anak lelaki si mati. Anak lelaki si mati ada 2 orang. Pertama Ali dan juga Abu. Bila anak lelaki ada, cucu lelaki, cucu perempuan dari anak lelaki takkan dapat. Walaupun daripada anak-anak pertama, kedua, kalau ada 10 orang anak lelaki contoh, daripada anak lelaki ni ada cucu-cucunya, semua cucu tu akan terhalang dengan sebab walaupun ada seorang sahaja anak lelaki semati. Contoh dalam ni ada 2 orang anak lelaki. Bayangkan ada 10 orang anak lelaki, yang hidup cuma seorang, Ali sahaja. Dan yang lain-lain tu ada anak-anak dah, makna cucu daripada Siddiq semua akan terhalang dengan sebab adanya Ali. Bila cucu ni boleh dapat? Misal kata Ali ini bertukar bernama Ros, bermakna anak perempuan. Ada 2 orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan. Ini anak perempuan, ini anak lelaki. Kes yang sama, Abu meninggal 2023, kemudian Siddiq meninggal 2024. Masa ini Man dan Min dapat ke tidak? Dapat. Apa sebabnya? Sebab si mati, Siddiq tak ada anak lelaki, dia cuma ada anak perempuan. Anak perempuan berapa orang? Seorang, namanya Rus. Berapa bahagian anak perempuan seorang? Fa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau seorang dapat 1/2, dapat 1/2 si Ros ini. Ada tak baki? Ada lagi. Baki berapa? 1/2. Daripada 1/2 itu, kalau cucunya 2 lelaki, Man dan juga Min, maka mereka akan dapat sini 1/4 dan ini 1/4. Ros akan dapat 2/4. Jelas ya? Jadi kuasa anak lelaki ni cukup kuat. Sebab tu orang dulu-dulu kalau tak ada anak lelaki risau. Dia kata kalau aku tak ada anak lelaki, habis harta aku pergi ke orang lain. Bukan orang lain pun, adik-beradik je pun pergi. Adik-beradik bagi dia macam orang luar. Adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa, adik-beradik seibu, semua tu waris kita kalau kita tak ada anak lelaki. Kalau tak ada juga adik-beradik, pergi dekat pakcik aku nanti, pakcik aku orang luar. Tak, pakcik pun waris. Jadi kita menganggap warisnya cuma anak-anak saja. Sebab tu kalau tak ada anak lelaki dulu risau. Ini kena tambah lagi ni. Dah 5 perempuan, tambah lagi nak dapatkan lelaki. Dah habis ni, buka kilang baru lagi. Alasan tak ada anak lelaki. Alasan saja. Ya. Kalau dua-dua anak perempuan, okey, Abu, kita tukar nama Abu menjadi Minah. Minah, anak perempuan.
Dua orang anak perempuan Siddiq bernama Ros dan juga Minah, tetapi Minah meninggal dunia tahun 2023. Minah ada anak Man dan juga Min, dua-dua lelaki, cucu daripada Siddiq. Minah meninggal 2023, Siddiq meninggal 2024. Dalam keadaan ini, siapakah waris Siddiq? Seorang saja. Siapa? Ros. Ros akan dapat 1/2. Man dan Min dapat ke tidak? Tak dapat. Kerana yang dikatakan cucu adalah dari jalur anak lelaki sahaja. Cucu dari jalur anak perempuan bukan waris. Ini rajah yang biasa saya guna nak tunjuk dekat jemaah. Kalau kita lihat di sini, ini si mati. Ini si mati. Saya besarkan sikit. Okey, ini waris bagi furuk, waris bawah. Ada anak perempuan, ada anak lelaki, ada cucu lelaki, ada cucu perempuan. Dekat sini ada tak? Tak ada. Bermakna cucu daripada anak perempuan bukan waris. Dia tak terhenti sampai sini tau. Kalau misalnya kata anak tak ada, cucu tak ada, cicit ada ke tidak? Dekat sini ada lagi bawah. Ini dikatakan sebagai waris yang tersembunyi. Kalau umur si mati mungkin 150 tahun contoh. Umurnya 150 tahun. Kita akan tanya, anak si mati ada tak? Anak pun dah meninggal dah. Jangan terhenti sampai situ. Boleh jadi orang yang mati ni, contoh Siddiq ni mati meninggal masa usianya 150 tahun, boleh jadi dia ada cicit dan bawah cicit tu dia ada lah. Cuma dia meninggal lama, dia meninggal Allah bagi kurnia umur yang panjang. Masa hidup dia ada anak, cucu, cicit, bawah cicit apa? Piut apa ke namanya? Piut. Sampai situ. Jadi jangan terhenti tanya sampai anak je. Oh, anak tak ada, okey dah tak ada. Tak ada, kita cari adik-beradik pula. Jangan. Cari lagi cucu si mati ada ke tidak. Cucu pun dah ada dulu Ustaz, tapi dah meninggal dunia. Jangan terhenti sampai situ. Cari lagi cicitnya ada ke tidak. Cicit pun dah meninggal Ustaz. Kalau dah datuknya pun 150 tahun, cicit itu umur dah umur, contoh cicitnya umur 80 tahun pun meninggal dunia juga semua. Ada tak bawah daripada cicit? Ada Ustaz. Hidup lagi sekarang? Hidup. Itu waris. Kalau yang meninggal dunia umur 35 tahun contoh, umur 30 tahun, ada tak anak? Ada anak, tapi anak meninggal dunia sebab apa? Sebab aksiden. Perlu tak tanya cucu dia? Kalau logik akal kita, tak payahlah kot 35 takkan ada cucu lagi. 35 habis-habis anaknya umur 15 belum kahwin lagi. Tak, jangan macam tu. Tanya juga, anak-anak ni pernah tak berkahwin dan ada tak cucu? Tak ada Ustaz, muda lagi, belum kahwin, bujang lagi. Okey, stop sampai situ, baru cari pergi adik-beradik pula. Tengok yang meninggal tu umur berapa untuk kita nak siasat di kalangan waris-waris. Jadi cucu daripada anak perempuan bukan waris dan akan dapat kepada Ros 1/2. Lagi baki tu 1/2 dapat kat mana? Masa inilah kita kena cari Siddiq ni ada tak adik-beradik. Ada tak adik-beradik. Dekat sini kita akan cari waris yang sini pula. Saudara lelaki seibu sebapa, saudara perempuan seibu sebapa. Ayah, atuk dah tak ada juga. Ini semua dah tak ada ni. Yang ada cuma anak dan juga adik-beradik. Ayah dan juga ibu Siddiq dah tak ada. Maka kita akan cari adik-beradik seibu sebapa ada ke tidak? Tak ada. Dah meninggal dunia dulu daripada Siddiq. Ada tak saudara yang sebapa pula? Sama-sama ada lelaki atau perempuan? Pun tak ada. Ayah Siddiq kahwin sekali je. Jadi tak ada adik-beradik sebapa. Ada tak yang seibu? Pun tak ada juga. Mak Siddiq kahwin sekali je. Contoh. Kemudian jangan terus pergi dekat pakciknya, tengok anak kepada adik-beradik, iaitu anak saudara Siddiq. Ada adik-beradik Siddiq tapi meninggal dunia dulu. Siapa? Lelaki. Namanya siapa? Namanya Roslan. Roslan ada tak anak? Ada. Lelaki ke perempuan? Lelaki. Itu akan dapat. Ustaz, kenapa lelaki je, perempuan mana? Kenapa lelaki je, perempuan mana? Dalam rajah ini kalau kita lihat ada 25 orang. 15 lelaki, 10 perempuan. Bilangan lelaki lebih ramai. Yang menentukan waris-waris ini siapa? Allah. Mesti kena ada dalil. Saya tak boleh suka-suka kata, oh bapa dapat, ibu dapat, atuk sebelah bapa dapat, atuk sebelah ibu tak dapat. Saya yang pilih, tak boleh.
setiap ulama, imam-imam ataupun ulama nak menentukan waris-waris ni mesti kena berdasarkan, bersumberkan dalil. Jadi dalil untuk wanita bahagian perempuan ini tak jumpa, dia cuma jumpa sampai dekat adik-beradik saja. Anak jumpa, cucu jumpa untuk yang waris perempuan, tetapi cucu tu pun hanya daripada jalur anak lelaki saja. Ibu jumpa, nenek jumpa, ada dalilnya. Adik-beradik jumpa, ada dalilnya. Tetapi anak saudara perempuan tak ada dalil, tak jumpa dalil. Maka tak adalah termasuk dalam waris. Ada pun yang lelaki, sampai ke bapa saudara pun ada. Anaknya, cucu, kira kalau dengan si mati ni, anak lelaki bapa saudara ni sepupu lah. Ini belum kita cari lagi waris yang tersembunyi. Adik-beradik datuk pun ada lagi, lelaki. Tak ada lagi moyang, dekat ayah kepada datuk, adik-beradik moyang pula. Maknanya lelaki ni dia unlimited, dia tak terhenti. Sebab ada satu hadis, berdasarkan pada satu hadis, alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Berikan pewarisan, berikan pusaka kepada ahlinya. Ahli di sini merujuk kepada ahli fardu. Siapa ahli fardu? Yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Suami 1/2, 1/4, isteri 1/4, 1/8. Ini semua ahli fardu. Bapa 1/6, ibu 1/6, anak perempuan seorang 1/2, anak perempuan 2 orang atau lebih 2/3. Ini semua ahli fardu. Fama baqiyah, kata Nabi SAW. Ada pun baqinya. Dah bagi ni fardu ni. Ahli-ahli fardu ada, bagi bagian mereka dulu. Ada baki, fahuwa li aula rajulin zakarin, maka berikan kepada lelaki yang terdekat dengan si mati. Terdekat ni maknanya umum. Sebab itu kalau daripada Tuan Guru Ustaz Wan Abdul Halim, Wan Harun, bagi masalah lelaki ni dipecahkan kepada 4 kumpulan. Kumpulan pertama di kalangan furuk, anak-anak, anak cucu. Kumpulan kedua dari kumpulan usul, bapa, datuk, moyang. Kumpulan ketiga daripada hawasi, iaitu adik-beradik, seibu sebapa, seibu, anak-anak kepada adik-beradik, seibu sebapa, anak daripada adik-beradik sebapa. Kumpulan yang keempat last sekali, iaitu golongan a'mam, daripada pakcik-pakcik. Dia pecahkan kepada 4. Ini untuk kita nak tentukan yang dikatakan fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Maka bila ada baki, berikan kepada lelaki yang terdekat. Kena cari lelaki kumpulan 1 dulu. Kalau ada, bermakna kumpulan 2 punya waris lelaki tak dapat, 3 lagi lah tak dapat, 4 lagi tak dapat. Sebab tu bila ada anak lelaki, adik-beradik pun tak dapat dah. Jangan nak menyending-nyending, abuk pun tak dapat. Jangankan adik-beradik, pakcik lagi jauh. Anak pakcik sepupu dengan si mati lagi jauh. Jadi memang tak dapat dah. Sebab apa? Ada kumpulan pertama di kalangan anak lelaki atau cucu lelaki daripada anak lelaki. Tak ada golongan pertama, dia akan pergi asabah tadi, baki tadi, kepada golongan yang kedua, bapa. Sebab tu bapa dia special case, dia dapat fardu dan dia dapat asabah. Bapa sahaja yang akan dapat. Waris-waris lain tak ada, sama ada fardu atau asabah. Bapa dapat 2. Kalau misal kata tak ada anak lelaki, tak ada anak perempuan, dah bagi fardu ni, termasuk bapa pun akan dapat fardu 1/6 contoh. Kemudian dia baki tu akan dapat kat bapa. Misal kata bapa pun tak ada, datuk pun tak ada, senang kata grup 1 tak ada, grup 2 pun tak ada, baru pergi ke grup ketiga. Tengok adik-beradik seibu sebapa ada ke tidak. Ada adik-beradik seibu sebapa lelaki. Adik-beradik sebapa ada tak? Ada lelaki. Dekat situ ada penilaian yang mana lebih tinggi darjatnya, seibu sebapa atau sebapa? Seibu sebapa. Maka yang sebapa tak dapat. Sama juga, ada yang seibu sebapa, ada juga anaknya. Maka yang anak ni tak dapat kerana bapaknya dapat. Adik-beradik seibu sebapa. Azan insya. Nak azan ke teruskan? Teruskan. Okay, jelas ya? Hai. Bagaimana kalau ibu yang meninggal tadi kita cerita sidik itu ayah meninggal.
Ini kita cerita contoh yang meninggal ni bukan Siddiq tetapi isterinya. Okey. Isterinya nama siapa contoh? Minah tadi dah ada. Siapa? Tijah. Contoh. Tijah. Tapi tak boleh petak. Perempuan kena bulan. Sama juga konsepnya. Kita akan tengok siapa waris Tijah. Ada tak ayahnya, ada tak ibu Tijah? Ada tak suaminya? Masing-masing itu ada bahagiannya. Ada tak anak lelakinya, ada tak anak perempuannya? Kalau ada anak perempuan saja, ada tak anak lelaki? Ada, tapi mati dulu daripada Tijah. Tengok cucu daripada anak lelaki itu ada ke tidak? Ada lelaki, ada perempuan, dapatlah. Sama je, tak kisah. Sebab tu dalam kaedah untuk menentukan harta si mati, dia tak kisah si mati tu lelaki ke perempuan, tak kisah. Sebab setiap orang tu ada waris masing-masing. Tak kira yang mati itu lelaki ataupun perempuan, biasanya, bukan biasa, memang mesti semua orang ada mak, ada ayah. Kalau berkahwin ada pasangan, ada anak lelaki, ada anak perempuan. Kalau ada anak lah, ada adik-beradik. Jadi tak penting untuk kita nak tahu yang mati ni lelaki atau perempuan. Jelas ya? Tajuk seterusnya rukun-rukun pusaka, yang ni insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Saya diminta oleh pihak Nazim untuk kita mengadakan sedikit tahlil ringkas dan kita hadiahkan pahala bacaannya kepada yang pertama almarhum Haji Pasis bin Ahmad, kemudian yang kedua almarhum Haji Husin bin Saidi, kemudian almarhum Ahmad bin Kasan, kemudian almarhum Ahmad Sarani bin Sihar, kemudian almarhum Aman bin Husin, kemudian almarhumah Hajjah Alimah binti Husin, kemudian almarhumah Hajjah Marpungah binti Sikon, kemudian almarhumah Hajjah Siyah binti Manan, kemudian yang terakhir almarhumah Siti Hasniza binti Pasis. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.